Hai, Assalamualaikum anak-anak Mak. Apa kabar? Mak harap korang sihat selalu. Seperti yang korang nampak, malam ni Mak bersiaran di kebun pisang. Bukan untuk mencuri pisang, tapi menjiwai watak untuk menceritakan kisah seram malam ni berkaitan mencari jodoh menggunakan pisang. Okeylah, tanpa kita membuang masa, mari kita mulakan. Tapi macam biasa, spray ubat nyamuk, tutup tingkap, tarik selimut. Let them come. Kisah ini menceritakan tentang Zamarul, yang merupakan seorang lelaki berusia lewat 40-an yang masih belum bertemu jodoh. Macam-macam ikhtiar telah dibuat, namun dia tetap gagal menemui wanita yang sudi menikahinya. Meskipun Zamarul tiap hari berdoa, dia merasakan doanya seperti tidak termakbul. Hampir dia berputus asa, sehingga kan pernah terdetik di hatinya mahu menculik gadis-gadis kampung. Tujuannya untuk dijadikan sebagai isteri secara paksa. Cara tersebut mungkin kedengaran agak kasar, dan dia pun mungkin dicari polis. Tapi hanya itu yang terlintas di fikirannya. Sehinggalah pada satu hari, Zamarul berdiri di atas jambatan dan memandang air sungai yang mengalir lesu sambil mengenangkan nasibnya itu. Tiba-tiba, anak matanya secara tidak sengaja terpandang kelibat seorang lelaki tua di bawah pokok duku. Kelihatan mulutnya terkumat kamit seperti membaca sesuatu, dan kakinya mengais-ngais daun kering di situ. Zamarul sepertinya tidak pernah melihat lelaki tua itu di kampungnya. Jadi, dia tidak berani menegur, walaupun perbuatan lelaki itu mencurigakan. Tidak lama kemudian, lelaki tua itu pun hilang dari pandangan. Lalu, Zamarul pulang ke rumah dan segera membersihkan diri. Jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Entah mengapa pada malam itu agak berat mata Zamarul untuk terlelap. Sudah puas dia pusing kiri dan kanan. Akibat suasana yang terlalu sunyi, dia boleh mendengar setiap bunyi di rumahnya, seperti ada sesuatu sedang bergerak di atas silingnya, membuatkan dia semakin sukar untuk tidur. Memandangkan itu rumah kampung, bunyi itu mungkin haiwan-haiwan kecil seperti tupai, kucing, atau musang berkeliaran di atas bumbung. Jadi, Zamarul hanya mengabaikannya. Namun seiring berjalannya waktu, tanda disedari Zamarul terlelap dengan sendirinya. Di dalam tidurnya, dia didatangi satu mimpi tentang lelaki tua yang dilihatnya petang tadi. Tok faham apa yang kamu alami. Jangan lungsing. Esok malam Jumaat, kamu harus cari sehelai benang merah dalam sebuah rumah yang dah lama ditinggalkan. Ikat benang tu pada sisir pisang yang masih tergantung. Kemudian tarik benang tu terus ke bilikmu. Ikat pada katil tempat tidurmu. Ingat, hanya malam Jumaat dan jangan sesekali putuskan benang itu. Zamarul, oh Zamarul, bangun.
Zamarul terjaga akibat mimpi itu. Itu pun setelah mak hadir di mimpinya, kejut suruh bangun. Mimpinya agak pelik, tapi fikirnya tak salah mencuba. Otaknya terus teringat akan sebuah rumah yang telah lama ditinggalkan, milik arwah Yasmin di tengah-tengah kampung itu. Meskipun sudah ada pembangunan, rumah arwah Yasmin tetap tidak terusik. Dan mendengar cerita dari orang kampung, mereka yang cuba mengalihkan atau merobohkannya dilanda penyakit misteri. Malam tu, Zamarul tidak dapat meneruskan tidurnya. Dia terus memikirkan mimpi itu dan menunggu pagi untuk ke rumah arwah Yasmin, bermaksud untuk mencari benang merah tersebut. Jam menunjukkan pukul 5 pagi. Kelihatan Imam dan Bilal menaiki motosikal menuju ke surau. Perlahan-lahan Zamarul berjalan sambil menunduk mendekati rumah arwah Yasmin. Rumah itu begitu usang sehingga berdiri bulu roma Zamarul untuk masuk ke dalamnya. Namun memikirkan hasratnya itu, Zamarul menguatkan diri untuk masuk ikut pintu belakang supaya tidak dilihat orang. Tiba di bahagian dapur, Zamarul menolak daun pintunya dan melangkah masuk dengan penuh hati-hati. Sesekali ingin terbersin, Zamarul cuba menahannya. Tiba-tiba Zamarul terasa lengannya seperti ada sesuatu. Dia cuba meraba-raba dalam kegelapan itu dan hatinya berkata, Ini macam benang je ni. Zamarul cuba menyuluhnya. Ternyata itu benang warna merah, seperti yang dimimpikannya baru sebentar tadi. Tanpa membuang masa, Zamarul terus menyimpan benang tersebut, lalu cepat-cepat beredar. Kebetulan di halaman rumahnya memang ada pokok pisang. Apabila tiba waktu malam Jumaat, Zamarul terus melakukan apa yang disuruh. Ketika dia sedang fokus mencari pohon pisang yang berbuah, tiba-tiba dia ditegur satu suara dari arah belakangnya. Zamarul segera berpaling dan ternyata itu adalah lelaki tua misteri tersebut. Ambil kain ni, balut pisang yang telah kamu ikat dengan benang merah tu dan tunggulah dia datang. Ingat pesan Tok, jangan diputuskan benang tu. Lelaki misteri itu hilang dalam kegelapan malam. Dengan wajah yang terpinga-pinga, Zamarul cepat-cepat menyelesaikan perkara itu kerana dia ketakutan. Tapi dalam masa yang sama, keinginannya melebihi rasa takutnya. Setelah selesai segala apa yang dipinta, Zamarul kembali ke biliknya dan mau sambung tidur. Biarpun azan berkumandang, dia tidak mengendahkannya. Belum sempat matanya tertutup rapat, Zamarul dapat merasakan benang merah yang terikat di katilnya bergetar. Lalu dengan perlahan ada satu tangan lembut sedang memeluknya. Pelik namun kedengaran satu suara yang cukup menggairahkan. Zamarul segera berpaling. Ternyata ada seorang gadis yang cukup cantik di sebelahnya, berkulit putih, berbibir merah, baunya
sungguh harum sekali. Zamarul tergetar-getar, tetapi gadis itu bersuara, "Janganlah takut sayang, saya datang untuk abang." Kejadian malam itu hanya Zamarul yang tahu. Pengalaman dia bermalam dengan gadis itu berlarutan hampir sebulan pada setiap malam Jumaat. Yang anehnya, si gadis itu hanya datang selepas Isyak dan hilang selepas munculnya matahari. Zamarul langsung tak kisah, asalkan dia sudah berteman. Sehinggalah pada suatu hari, kampung Sungai Batu menjalankan kerja gotong royong. Rumah Zamarul turut menjadi antara lokasi yang akan dibersihkan. Namun malangnya, pada petang itu, Zamarul tiada di rumah kerana pergi ke pekan mencari sedikit barang, termasuk hadiah untuk gadis tersebut. Dia berniat mahu mengahwini gadis itu. Sebaik saja pulang ke rumah, Zamarul sangat terkejut kerana habis pokok pisang di rumahnya ditebang lalu dibakar. Kemudian datang seorang pemuda menceritakan bahawa orang kampung terjumpa pisang yang dibalut dengan kain kuning dan seorang ustaz telah membakarnya. Pada pandangan orang kampung, ada orang berniat tidak baik pada Zamarul. Sebab itulah mereka mengambil keputusan untuk membakar pokok pisang tersebut. Mendengar cerita itu, Zamarul sangat terkejut. Kalau mak pun terkejut, yalah, suka hati je tebang pokok orang tak minta izin kan? Kesian Zamarul tak dapat pisang dah lepas ni. Sorry teremosi. Zamarul terus berlari naik ke rumah dan orang-orang kampung berpandangan sesama sendiri sebelum meneruskan kerja masing-masing. Zamarul mundar-mandir di dalam rumahnya. Sesekali dia menjenguk keluar jendela, namun tiada tanda-tanda wanita itu akan hadir. Jam sudah pukul 10 malam. Zamarul tidak tahan. Emosinya membuak tiba-tiba dan dia segera meluru ke rumah Ustaz Kasim, ustaz yang membakar pisang balutan kain kuning itu. Zamarul dengan perasaan yang marah cuba menyerang ustaz itu dengan memberitahu perkara sebenar tentang gadis itu. Mendengar cerita Zamarul, ustaz itu mengucap panjang. Astaghfirullahalazim Zamarul, kau dah jauh tersesat ni. Itu semua tipu daya syaitanir rajim, mengucap Zamarul. Ingat Allah. Kerana tidak berpuas hati, Zamarul mula naik gila. Habis semua barang disepak dan dipecahkan. Sehinggalah dia terjumpa sebilah parang. Diacu pula pada orang kampung yang cuba menenangkan dirinya. Dalam kekalutan itu, Zamarul ternampak kelibat si gadis yang ditunggu-tunggunya itu. Gadis itu berdiri di jambatan tidak jauh dari situ. Dia melambai-lambai ke arah Zamarul. "Abang, marilah ke sini. Sayang tunggu abang ni." Tanpa menghiraukan kata-kata ustaz itu, Zamarul terus menerpa ke arah gadis itu. Namun pada mata orang kampung, Zamarul melarikan diri ke jambatan dan terjun ke dalam sungai.
berakhirlah riwayat Zamarul dengan iman yang hilang kerana mati semasa mempercayai perkara syirik. Itulah saja kisah untuk malam ni. Ambillah iktibar dari kisah ini. Jauhi perkara syirik. Tengok mak, okey je menjanda tidak berlaki. Tak ada pun sampai nak mengamal ilmu pisang. Okeylah sayang, mak pun dah tak tahan. Banyak nyamuk kat kebun ni. Sampai sini saja mak dapat menemani korang. Sehingga kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum.